Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara dan juga saudari pengacara majlis pada petang ni. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Mazlan Yusof selaku Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, Yang Berusaha Dr. Muhammad Zabri Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Dasar, yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Husaini Omar, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Yang Berusaha Teknologis Zainab Ahmad, selaku Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, Yang Berusaha Encik Thomas Matthew, selaku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Talent Cooperation Malaysia ataupun Talent Corp, yang berbahagia Lieutenant Colonel Profesor Teknologis Dr. Zaliman Sauli selaku Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatta Sabran selaku Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia ataupun MQA, pengerusi-pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, Naib Chancellor Universiti Awam, TNC Universiti Awam, pegawai-pegawai kanan kementerian dan universiti, ketua-ketua agensi, rakan-rakan strategik, para pelajar, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin yang hadir secara fizikal dan secara maya yang saya hormati sekalian. Memetik kata-kata Haji Mihad, watak utama yang diangkat oleh sastrawan negara Datuk Abdullah Hussein dalam karyanya yang bertajuk Iman dan diterbitkan pada tahun 1999 yang berbunyi, dengan ilmu kita dapat mengenali diri kita itu siapa dan mahu pergi ke mana sesudah ini. Terselah di sebalik ungkapan tersebut bahawa ilmu serta pengetahuan adalah mustahak dalam membantu seseorang itu mengenali diri dan menentukan hala tuju kehidupannya. Dalam konteks sektor pendidikan tinggi, ilmu dan pengetahuan begitu sebati dengan upaya untuk membentuk kepribadian pelajar yang berkualiti tinggi dan mampu berdepan dengan cabaran dunia pekerjaan sebenar. Ilmu secara teori semata-mata sudah tentu tidak cukup. Para pelajar perlu dilengkapkan dengan kemahiran insaniah yang memberikan nilai tambah kepada tahap kebolehpasaran mereka. Hadirin yang saya hormati sekalian, pada Julai yang lepas, saya ada terbaca 2 buah artikel yang disiarkan oleh Berita Harian yang bertajuk Jumlah siswa ZAM menganggur meningkat mendadak, dan oleh Utusan Malaysia bertajuk Majikan Tidak Mampu Ambil Pekerja Baru. Kedua-dua artikel ini menyebut tentang persekitaran ekonomi yang kurang memberangsangkan pada tahun 2020 dan kesannya terhadap pasaran buruh. Dan jika kita amati lagi, banyak kupasan yang dibuat di pelbagai platform berkaitan dengan isu pengangguran dan pekerjaan dalam kalangan graduan. Tuntasnya, apa yang dibangkitkan ini menuntut tumpuan dan intervensi khusus yang menyeluruh oleh semua pihak. Seperti negara lain, COVID-19 turut memberikan dampak besar kepada Malaysia. International Labour Organization ataupun ILO ada melaporkan bahawa kadar pengangguran dunia pada tahun 2020 meningkat kepada 6.5% atau 33 juta penganggur. Manakala data pengangguran di Malaysia berdasarkan data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia pernah mencecah 5% pada April 2020 yang melibatkan 778,800 orang penganggur. Terkini, data pada Jun 2021 masih menunjukkan kadar pengangguran pada paras yang membimbangkan, iaitu 4.8%. Dawson
melalui laporan statistik Siswaza yang dikeluarkan pada Jun 2021 juga menyatakan bahawa pengangguran dalam kalangan Siswaza meningkat sebanyak 0.9% kepada 4.8% pada tahun 2021 berbanding 3.9% pada tahun 2019. Sekiranya tidak diimbangi dengan inisiatif tertentu, dijangka lebih 300,000 siswa yang dikeluarkan saban tahun bakal mengalami kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan. Pelbagai inisiatif telah diperkenalkan oleh kementerian untuk mengurangkan kesan langsung pandemik terhadap ekonomi dan pasaran pekerjaan negara. Dalam hubungan ini, KPT telah melaksanakan program berbentuk reskilling dan upskilling kepada graduan yang belum bekerja di bawah satu program yang dinamakan Program Penjana KPT CAP, Career Advancement Program, dan Penjana KPT PACE, Professional Certificate. Pada akhir program ini, peserta diberikan jaminan penempatan pekerjaan sekiranya mematuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan. Jadinya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru para pelajar dan juga graduan yang berada di luar sana untuk merebut peluang menyertai program-program yang ditawarkan dengan melayari portal Grade KPT. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, inisiatif-inisiatif yang saya sebutkan tadi merupakan antara penyelesaian berbentuk jangka pendek yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan bagi mengurangkan kesan pandemik terhadap kebolehpasaran graduan. Dari perspektif lain pula, penyelesaian yang lebih mampan dan tuntas perlu kita wujudkan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri, dalam ucapan pembentangan rancangan Malaysia ke-12 turut juga menekankan tentang keperluan melahirkan modal insan yang berkualiti dan berkemahiran tinggi. Selaras dengan itu jugalah pembangunan pelan strategi kebolehpasaran graduan 2021-2025 turut digariskan sebagai satu daripada objektif teras di bawah fokus kedua rancangan Malaysia ke-12 sebagai satu ikhtiar untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan. Dalam hubungan ini, penghasilan pelan ini adalah tepat pada masanya dan relevan dengan situasi yang melanda negara ketika ini. Strategi dan inisiatif yang dirangka secara komprehensif ini turut mengambil kira pandangan semua pihak berkepentingan termasuk juga daripada pihak industri. Ianya bagi memastikan pelan yang dibangunkan mencapai matlamat untuk membantu IPT menghasilkan graduan yang kalis masa hadapan, holistik dan juga seimbang. Maka 4 strategi utama yang digariskan di dalam pelan ini adalah: yang pertama, pengukuhan kecemerlangan bakat; yang kedua, perluasan kerjaya pelajar; yang ketiga pula adalah pemantapan pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP; dan yang terakhir iaitu yang keempat, pemekasaan hubungan industri. Secara umumnya, kerangka strategi ini meraihkan pembentukan ekosistem quadruple helix antara graduan, para akademia, industri dan juga kerajaan serta komuniti dalam landscape sistem pendidikan tinggi negara. Pelan ini turut menekankan elemen pengukuhan kolaborasi dalam bidang pembangunan akademik serta kebolehpasaran graduan yang berimpak tinggi yang melibatkan pelbagai pihak yang berkepentingan. Pemekasaan elemen inovasi dan teknologi dalam ekosistem pengajaran dan pembelajaran juga harus diberi perhatian khusus selaras dengan perkembangan teknologi terkini. Hadirin yang saya hormati sekalian, suka saya nak maklumkan juga di sini bahawa
KPT dengan kerjasama strategik Universiti Utara Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM dan Malaysia Digital Economy Corporation ataupun MDEC telah membangunkan satu modul padanan pekerjaan ataupun job matching at grade. Modul ini boleh diakses melalui portal grade ini merupakan satu platform untuk memudahkan pihak industri menjejak graduan yang memenuhi kriteria dan keperluan untuk ditawarkan peluang pekerjaan yang bersesuaian. Keistimewaan modul ini terletak kepada keupayaannya untuk memadankan kriteria keperluan bakat oleh industri secara langsung dengan data graduan dalam sistem kajian pengesanan graduan di KPT. Jadinya, graduan tak perlu lagi memohon untuk mengisi kekosongan jawatan kerana padanan dibuat secara automatik. Modul ini juga bertindak sebagai pelengkap kepada portal-portal padanan pekerjaan yang sedia ada di luar sana. InsyaAllah, dalam majlis hari ini, kita akan turut menyaksikan pelancaran modul itu. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya juga difahamkan yang pada hari ini kita akan turut menyaksikan pemeteraian perjanjian persefahaman antara KPT dengan dua agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia, iaitu Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun lebih dikenali sebagai PKSO, dan juga yang keduanya pula adalah Talent Corp. Dan inisiatif ini merupakan satu daripada manifesto jalinan kolaborasi strategik untuk menandatangani secara bersama isu ataupun untuk menanangi secara bersama isu berkaitan dengan kebolehpasaran graduan. Melalui kolaborasi ini, pihak PKSO menawarkan penggunaan portal My Future Jobs kepada graduan IPT dan perkongsian data pekerjaan bagi membantu KPT membuat perancangan perkara-perkara berkaitan dengan kebolehpasaran graduan dengan lebih tepat secara evidence based. Manakala Talent Corp pula menawarkan penggunaan modul Talent Corp Next ataupun Nurturing Expert Talent bagi membolehkan profiling kerjaya dilakukan. Melalui inisiatif ini juga, para pelajar dapat menentukan kerjaya yang mereka akan ceburi setelah mereka tamat pengajian. Dan yang paling pentingnya, tuan-tuan dan puan-puan, mereka dapat mengenal pasti lebih awal kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai bagi membolehkan mereka pada akhirnya menceburi kerjaya tersebut. Hadirin yang saya kasihi sekalian, besar harapan saya agar inisiatif yang diketengahkan ini dapat membantu IPT meningkatkan kebolehpasaran graduan masing-masing. Saya yakin usaha-usaha ini bukan hanya memanfaatkan graduan saja, tetapi dapat memberikan satu kesan positif kepada kualiti program akademik dan juga imej IPT, selain menyokong kepada pemulihan dan pengukuhan ekonomi negara. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat atas segala komitmen yang diberikan dalam menjayakan upaya ini. Dan saya nak mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada UNIMAP yang menjadi kira tuan rumah kepada program kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan Pelan Strategik Kebolehpasaran Graduan 2021-2025 dan modul Job Matching at Grade. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.